Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita dapat berjumpa pada pagi ini, alhamdulillah, dalam majlis ilmu untuk memahami serba sedikit daripada setiap muka surah Al-Quran. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan bersama-sama pada muka surat 479. Kita alhamdulillah telah sampai ke surah Fussilat, dan kita akan bersama-sama pada pagi ini untuk melihat apakah cerita Allah Subhanahu wa taala, apakah yang akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut muka surat yang akan kita baca pada pagi ini. Pada pagi ini insya-Allah muka surah Fussilat ayat 21 sehingga ayat 29 insya-Allah. Jadi kepada sesiapa yang mempunyai kemudahan untuk membuka Al-Quran pada pagi ini, membuka mushaf, insya-Allah dialu-alukanlah untuk membuka mushaf supaya kita dapat lihat bersama-sama apakah dia perkataan-perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ayat yang akan kita baca pada pagi ini. Sebelum daripada saya terus untuk membaca ni, saya nak ucapkan tidak lupa untuk mengucapkan sebenarnya terima kasih kepada beberapa individu yang telah memberikan contribution mereka, sumbangan mereka untuk meneruskan sesi ini dengan bantuan untuk pembelian data-data internet ni. Kerana tanpa data-data tersebut tidak mungkinlah saya dapat membuat sesi ini di luar daripada kediaman, kerana memerlukan kepada internet yang bagus di luar sana. Tapi hari ini kita akan buat di dalam premis sahaja, tidak dapat dibuat di luar kerana masalah-masalah teknikal. InsyaAllah pada pagi ini kita baca sekali lagi. Saya minta kepada sesiapa yang ada kelapangan untuk membuka muka surat 479 daripada Al-Quran. Cerita kita pada pagi ini adalah berlegar. Apa yang Allah Ta'ala ceritakan ialah berlegar di sekitar apa yang akan berlaku di hari akhirat nanti, dan juga beberapa ayat yang menceritakan tentang perangai yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir ni, iaitu dalam menghadapi dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semasa di Mekah. Mereka telah melakukan pelbagai perkara yang menyakitkan, yang menyebabkan yang ingin mengganggu dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan lihatlah bahawa perkara ini sebenarnya berlaku sampai sekarang, iaitu apabila orang Islam ni nak sampaikan dakwah, nak sampaikan Islam, nak sampaikan perkara yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa yang kita bawa ni sebenarnya adalah apa yang sepatutnya manusia tahu, kerana manusia semuanya adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang dari Allah dan mereka ni akan balik semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah, kita ni berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah, dan kemudian kita akan kembali kepadanya semula. Tetapi manusia ni, apabila kita nak ceritakan perkara ni, nak ceritakan bahawa mereka ni adalah milik Allah, mereka ni adalah makhluk Allah, mereka tak nak terima. Itulah yang menyedihkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang menyedihkan para pendakwah pada hari ini. InsyaAllah kita akan baca pada hari ini penceritaan tentang apa yang berlaku pada hari akhirat, dan juga beberapa perkara mengenai sikap orang-orang kafir terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Qalu antaqanallahu allazi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Ayat ini ialah ayat 21 daripada surah Fussilat. Dalam ayat sebelum daripada ni, iaitu ayat 20 surah Fussilat ni, kita telah membaca bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan apa di hari akhirat nanti. Kita ni, mulut kita tidak boleh bercakap, tetapi yang akan bercakap, yang akan menjadi saksi kepada manusia pada hari akhirat nanti ialah
mata, pendengaran dan juga kulit. Kulit ni ertinya lah maknanya seluruh anggota manusia, tangan, kaki dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ketiga-tiga ni menjadi saksi atas perbuatan kita di hari akhirat nanti. Jadi kalaulah kita di dunia ini kita nak buat sesuatu perkara dengan apa? Mestilah dengan badan kita. Dengan badan kita of course lah termasuklah kulit kita. Kulit kita meliputi segala badan kita. Jadi oleh kerana itu bagaimana kita boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana boleh lari daripada kulit kita? Maknanya kalaulah manusia tu seolah-olahnya lah tak nak sangat diketahui, maka dia mesti buang semua kulit dia. Dia mesti buang mata dia. Dia mesti buang telinganya. Buang mata, buang telinga dan kemudian buang kulit semua. Kemudian barulah dia boleh buat maksiat. Mana ada macam tu? Mana ada manusia yang boleh buat macam tu? Jadi oleh kerana itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini kulit tu maknanya apa? Seluruh badan kita ni mesti ada kulit kan. Mana boleh buang? Kalau dikatakan cermin mata ni akan menjadi bercakap pada hari akhirat nanti, kita buanglah cermin mata ni kan. Kita jangan pakai cermin mata nak buat maksiat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kulit. Jadi manusia ni pada masa tu hairanlah. Pada hari akhirat ni maka mungkinlah manusia akan hairan kan, akan berkatalah, bagaimana kamu ni boleh bercakap jadi soal kat sini Allah Taala waqalu li juludihim lima syahidtum alaina. Perkataan di sini kalau difahamilah secara tidak langsungnya macam lima syahidtum alaina, kenapa kamu ni menjadi saksi ke atas kami? Soalan di sini sebenarnya bukannya soalan as-sabab jadi dia soal ni ada dua perkara kata ahli tafsir. As-sababu as-su'alu lis-sabab, as-su'alu bis-sabab dengan as-su'al bil kaifiyah. Tanya kenapa kamu menjadi saksi? Soalan bukan soalan tu di sini kan. Soalan di sini ialah bagaimana kamu menjadi saksi. Jadi soalan tu al-kaifiyah. Bagaimana kamu boleh menjadi saksi? Sebabnya adalah berdasarkan kepada jawapan selepas daripada tu. Jawapannya apa? Iaitu qalu antaqanallahu allazi antaqa kulla syai'. Kan Allah Taala yang mempercakapkan kami pada hari ini. Pada hari ini qalu antaqanallah, Allah Taala yang memberikan kami ini boleh bercakap. Allazi antaqa kulla syai'. Kerana dialah yang boleh memberikan percakapan kepada semua benda. Kita ni yang pada hari ini kita dengar bahawa apa yang bercakap ni ialah lidah kan. Tetapi selepas daripada itu kita tengok pula kan manusia ciptakan komputer, manusia ciptakan speaker. Kita tengok speaker tu boleh bercakap. Kadang-kadang alat muzik dibuat bukan lagi daripada alat-alat tetapi dibuat dengan komputer saja kan, bunyi-bunyi daripada komputer. Jadi maknanya kat sini kan Allah Taala boleh mempercakapkan. Itu baru dua perkara yang manusia boleh lihatlah pada dunia hari ini. Tetapi kita tengok batu mana bercakap, orang kata dinding mana bercakap, bukit bukau mana bercakap, burung-burung mana bercakap, binatang-binatang mana bercakap. Tak, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya mempercakapkan mereka bercakap sebenarnya. Batu-batu bercakap, mereka semua ni bertasbih kan. Bukit-bukit bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, burung-burung bertasbih. Tetapi kita tak dengar pun. Tak, Allah Taala sebut sendiri dalam Quran kan, walakin la tafhamu, bahkan kamu ni tak faham kamu tak faham bahasa mereka tu. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberi manusia ni boleh faham seperti apa yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, jadi maknanya mereka boleh faham lah. Jadi apabila hari akhirat ni tiba, Allah Subhanahu Wa Taala mempercakap. Jadi tak pelik kan kata kulit kepada manusia ni, dia kata benda ni Allah Ta'ala yang memberikan semua benda ni bercakap. Kalau lidah boleh bercakap, kalau ini boleh bercakap, kenapa kami tak boleh bercakap? Jadi dia memang bercakap. Antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum. Bahkan bukan lidah saja dia buat, sebelum daripada ni dia buat kamu. Ni kulit ni mendakwa manusia pada hari akhirat ni kan. Jadi dia kata wa huwa khalaqakum awwala marrah, daripada tak ada, daripada zero kan. Kamu ni dibuat oleh Allah SWT, diciptakan oleh Allah Ta'ala. Wa ilaihi turja'un. Jadi sebab itulah, dan kamu sekarang dikembalikan kepadanya. Sekarang barulah nak menyesal. Jadi nawilah tak boleh menyesal sekarang ni. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zonantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Jadi
ni sekarang ni kulit ni kan, kulit, mata, pendengaran, semua ni akan menjadi saksi. Jadi mereka ni mendakwa manusia tu, manusia yang bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Dia kata apa? Dia kata kamu atas dunia ni kamu rasa kamu ni boleh bersembunyi daripada kami. Maknanya minta maaf ayat tadi, la tafqahuna tasbihahum. Terima kasihlah kepada orang yang memperingatkan. Bukan la tafhamu, silap tadi, silap baca sikit. Terima kasih. La tafqahuna tasbihahum. Kamu tak faham tasbih mereka. Jadi seterusnya kat sini ialah wama kuntum tastatiruna ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, iaitu kamu di atas dunia ni kamu ni nak bersembunyi daripada kami. Kamu rasa boleh bersembunyi? Tak boleh. Jadi kamu rasa kamu bersembunyi, tetapi di hari akhirat adakah sebenarnya kamu boleh bersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak boleh kan. Jadi sebab itulah i'tiqad macam ni, iaitu i'tiqad daripada orang kafir ni, orang i'tiqad si kafir ni, dia kata apa kan? Allah, kulit-kulit mereka ni berkata kan, walakin zonantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Tetapi zonantum, kamu menyangka, kamu buat jahat, kamu buat maksiat atas dunia ni, kamu kufur ni, kamu ingat, kamu menyangka annallaha la ya'lam, Allah Ta'ala ni tak tahu banyak daripada apa yang kamu lakukan. Maknanya banyak sedikit ni. Jadi maknanya pemikiran setengah tu memang langsung tak percaya kepada Tuhan. Jadi macam mana mereka dipercaya ke bahawa Allah Ta'ala ni melihat mereka? Jadi keadaan itu, keadaan inilah yang menyebabkan kamu ni buat maksiat. Kamu rasa boleh bersembunyi kan di atas dunia tu kan, tetapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala melihat semua apa yang kamu lakukan. Jadi oleh kerana itulah maka manusia ni kena sedarkan bahawa dia tidak boleh lari. I'tiqad ini i'tiqad salah, sebagaimana yang disebutkan oleh ayat selepas daripada itu, iaitu ayat mana? Ayat 23. Ayat 23 surah Fussilat ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Wazalikum itu tu apa? Itu artinya ialah, itu tu mana? Perasaan itu. Perasaan kamu merasai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat tu. Wazalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum ardakum. Perasaan kamu, zon kamu tu yang merasai Allah Ta'ala tidak melihat kamu tu adalah satu zon yang ardakum. Arda tu maknanya halaka, maknanya dalam bahasa Arab. Jadi ardakum itulah ahlakakum. Itulah sebenarnya yang membinasakan kamu. Jadi nampak ke sini kan, kita lihat bahawa apa ni, perkara yang besar sekali kan, yang boleh merosakkan manusia. Manusia ni ada perangai dan juga ada perasaan dan juga i'tiqad. Jadi perkara yang besar lagi daripada perangai luaran ini, yang rosaknya ialah apabila perasaan tak betul terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah ini kita panggil i'tiqad kan. Perasaan, keyakinan yang tak betul ataupun tanggapan yang tak betul, tasawur yang tak betul terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang menyebabkan manusia itulah melakukan satu maksiat dan sebagainya. Jadi antara perasaan yang disebutkan kat sini yang tidak betul terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ialah apabila manusia ni merasai bahawa Allah Taala ni tidak melihat dia. Allah Taala ni tak tahu apa yang dia buat. Sedangkan Allah Taala ingatkan kita kan bahawa kan penglihatan kita, pendengaran kita, kulit kita ni semua tu akan menjadi saksi nanti kepada kita kan, ke atas kita di hari akhirat nanti. Jadi perasaan ini, dia kata itulah yang membinasakan kamu. Ini baru satu perasaan bahawa Allah Ta'ala tidak mengetahui. Bagaimanalah kalau manusia ni merasai bahawa Allah ni tak wujud, Tuhan ni tak wujud. Mereka kena cipta sendiri, mereka kena tercipta, terubah daripada chimpanzee ke, daripada gorila ke, daripada beruk lah, kita katakan daripada ambuk, bahasa sini kita. Jadi perasaan itu adalah perasaan ardakum, yang menghancurkan kamu. Fa asbahtum minal khasirin, yang menyebabkan kamu ni menjadi orang-orang yang khasir, menjadi orang-orang yang rugi. Fa in yasbiru fannaru mathwal lahum. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan fa in yasbiru. Fa in yasbiru maknanya kalau mereka itu bersabar. Apa yang bersabar? Bukan Nabi ni, bukan Nabi, cerita Nabi ni. Tapi bersabar sini ialah artinya kalaulah mereka bersabar ataupun tidak bersabar, sama saja.
Maknanya apa ni? Allah Ta'ala satu kata penghinaan, satu kata yang menyakitkan orang-orang yang masuk neraka ni, iaitu Allah Ta'ala kata mereka sabar ke mereka tak sabar ke sama saja, mereka akan masuk neraka, duduk fannaru maswal lahum, maka neraka adalah maswa. Maswa ni adalah daripada perkataan sawa. Sawa ni artinya ialah apabila seseorang itu sawa fi makanin, bahasa Arabnya ialah maksudnya ialah apabila seseorang itu aqama fi makanin ala sabilid daim, maknanya seorang yang berada di satu tempat itu dalam keadaan kekal dalam tu. Maknanya dia seolah-olah macam katakan kalau seorang tu tinggal dalam satu rumah, jadi dipanggil sawa, dan dia tak nak keluar daripada rumah tu, nak tinggal situ lah sampai mati, itu dia kata sawa. Jadi maswa ialah tempat di mana orang tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini iaitu apa? Fa yasbiru, kalau mereka ni bersabar ataupun tak bersabar, itu sama saja. Ada mahzuf di situ, ada yang dibuang, bukan dibuang, maknanya difahami, automatik difahami. Apabila disebut perkataan macam tu, maka Allah Ta'ala kata fannaru maswal lahum, memang neraka lah tempat dia. Dia nak lari ke tak nak lari ke, dia nak ke tak nak ke, dia mahu ke tak mahu ke, dia mesti berada di situ saja, tak ada tempat lain dah. Wa in yasta'tibu ni apa ni maksudnya adalah yatlubur redha dalam bahasa Arabnya kan. Yatlubur redha minal atbu. Al atbu ni maknanya meminta supaya tolonglah, kasihanilah saya, tolonglah aku kan, aku ni, itu nama dia yasta'tibu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini apa? Yasta'tibu. Kalaulah mereka ni minta atbu, iaitu minta keredaan, ya Allah tolong redalah kami, famahum minal mu'tabin. Allah Ta'ala kata mereka ni tidak akan diredai, tak akan dimasukkan. Allah Subhanahu Wa Taala dah beri peluang kepada manusia ni kan, semasa di dunia lagi kan, mereka ni boleh kan, kalau mereka ni nak apa, nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di akhirat barulah mereka ni nak sibuk kan, nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan semasa di dunia tu mereka tak nak pun, tak nak cari. Kenapa tak nak cari? Di akhirat tiba-tiba nak minta yasta'tibu. Jadi Allah Taala kata tak, famahum minal mu'tabin, mereka tidak akan diredai di hari akhirat ni. Tak adalah can-can nak berubah-ubah sini kan. Amalan di dunia, di akhirat ialah terima saja kan. Wa qayyadna lahum qurana. Allah sebut sini wa qayyadna. Qayyad ini ialah asal daripada perkataan al-qaid. Itu qaid tu maknanya ialah, qayyad tu maknanya, qayyadu ni maknanya ialah kulit telur, kulit kepada telur tu, kulit kepada telur, bukan telur tu, kulit kepada telur. Jadi kulit telur tu dia tu mengelilingi kan, sehingga kalau kita tahu kan bahawa telur tu dalam tu ialah lembut, dalam tu lembut, telur ayam ke telur apa, konten itu isi dalam tu adalah lembut, tetapi oleh kerana dia ada kulit tu kan, kulit tu itulah yang melindungi dia, yang menyebabkan dia tak boleh keluar daripada dalam tu kan. Tetapi kulit tu sangat lembut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan di sini, perkataan apa? Qayyad ni iaitu apa? Seolah macam meliputikan manusia ni dengan ada orang yang dikeliling dia. Satu benda keliling ni lembut saja kan. Iaitu keliling ni, apa dia keliling ni? Qurana dia kata. Jadi Allah Taala sebut sini wa qayyadna lahum qurana. Qurana ni apa? Iaitu qurana ni adalah jamak, perkataan jamak kepada qarin. Qarin ni apa? Iaitu qarin ni ialah seseorang yang sentiasa bersama dengan seseorang. Jadi sebab itulah orang panggil dia qarin kan. Kalau kata setiap orang yang lahir tu dia akan ada qarin. Qarin tu ialah satu jin yang akan bersama dengan dia lah kan. Kalau baik baiklah, kalau tak baik tak baiklah. Jadi qarin ni. Dalam tempat lain Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tak, wa man ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sesiapa yang lari daripada peringatan Rahman, daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan bagi dia tu nuqayyid tu maknanya jadi akan meliputkan kepada dia, mengkelilingkan dia tu, iaitu apa? Syaitan, yang mana syaitan tu akan sentiasa bersama dengan dia. Jadi Allah Taala sebut kat sini apa ni, wa qayyadna lahum qurana. Atas dunia ni manusia ni telah dijadikan orang-orang yang degil, orang yang jahat, orang yang maksiat, orang yang kufur. Allah Ta'ala jadikan seolah-olah bagi dia tu, keliling dia tu ada apa? Ada kawan-kawan yang jahat, yang akan
memberi perangsang lah kepada dia kan, memberi motivasi kepada dia supaya buatlah jahat, tak kisah, orang tak tahu, tak kisah, macam-macam. Dia katakan, alah tak apa aku defend, kau ni alah tak apalah, jadi ajak buat jahat, lindungi buat jahat dan sebagainya. Jadi itu kata waqayyadna lahum qurana di atas dunia ni, fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi mereka ni kawan-kawan ini dikatakan kawan-kawan yang jahat. Kawan-kawan yang jahat ini kan, dia sama ada jin ataupun manusia lah kan. Iaitu apa? Iaitu fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa alaihimul qaul. Jadi dia ni menghiaskan kepada mereka ni dunia kan. Maknanya ma khalfahum, kemudian tu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Maknanya dunia ni mereka hiaskan dengan benda yang baik, seolah makan cerita pasal best lah gini lah, hidup dunia kan, benda-benda dunia ni mereka hiaskan. Tapi kalau benda akhirat tidak, wa ma khalfahum tidak, apa yang di belakang mereka tidak dan tidak apa yang di belakang mereka. Makna apa yang di belakang tu apa? Itu tentang perkara-perkara akhirat. Jadi kalau perkara akhirat tu mereka tidak kata best, tak tazyin. Tapi kalau benda dunia, apa ma baina aydihim tu, mereka akan kata best. Tapi ma khalfahum tidak. Apa yang di belakang mereka, yang di belakang mereka takkan kata tak elok. Mereka kata tak elok. Kana wa haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi. Jadi Allah SWT kata itu adalah ketetapan yang Allah tetapkan. Kemudian lepas apa tu, innahum kanu khasirin. Itulah pengakhiran mereka ni adalah masuk dalam golongan khasir. Jadi Allah Taala sebutkan banyak perkataan dekat sini kan, khasir. Jadi apa yang kita dapatlah faham daripada ayat ni kan, bagaimana Allah Taala sebutkan bagaimana manusia tu kan boleh jadi jahat tu kan, boleh jadi maknanya berani untuk buat kejahatan tu, ialah kerana ada corona. Jadi sebab itulah ulama-ulama tafsir sebut kat sini kan bahawa bahayanya kita ni kan berkawan dengan orang-orang yang tak baik. Jadi kalaulah ada kawan yang tak baik yang mengajak kita kepada benda yang tak baik kan, kita boleh perasan sendiri kan, kita boleh rasai kan. Kalau ada kawan yang tak baik, kenapa kita tak tinggal, sedangkan di sana kan ramai lagi kawan-kawan yang baik yang boleh kita dekati, yang boleh bantu kita, yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa pergi cari kawan yang tak baik? Kenapa sayang sangat kepada kawan yang tak baik? Kalau kawan yang tak baik tu kita boleh mempengaruhi mereka, okey, tapi masalahnya mereka tu mempengaruhi kita. Jadi seolahnya mereka tu menang, bukan kita yang menang. Sepatutnya kita lah orang yang faham ni, orang yang tahu mana baik mana buruk kan, dan orang yang nakkan kebaikan sepatutnya mempengaruhi orang yang tak baik tu kepada kebaikan. Bukannya dia jadi corona yang zayyanu, yang menghiaskan dunia ni kepada kita, tapi kita sepatutnya menghiaskan akhirat tu kepada mereka, mengubah mereka ertinya kan. Jadi orang yang macam ni kanu khasirin, Allah kata mereka ni adalah khasir. Kemudian waqala allazina kafaru la tasma'u li hadzal quran. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini tentang apa? Tentang perangai orang kafir ketika dakwah hendak disampaikan, ketika Nabi SAW nak bercerita, nak berceramah lah katanya, nak bercerita tentang Islam dan sebagainya kan, apa yang dikatakan oleh Abu Jahal pada masa tu? Abu Jahal kata, pergi kamu, kata tu Muhammad sedang cerita tu, kamu pergi bertempik depan muka mereka. Supaya apa? Depan muka Muhammad ni, supaya orang tak dapat dengar apa yang dia cerita. Jadi kalau kita bercakap, tiba-tiba ada orang bertempik depan muka kita kan, marilah 10 orang kita bercakap, orang dengar suara kita ke ataupun orang dengar orang bertempik-tempik ni? Jadi mesti orang dengar bertempik-tempik ni, dah ramai. Jadi sebab tu itulah yang berlaku di zaman Nabi. Jadi kita boleh gambarkan betapa sukarnya, betapa susahnya Nabi kan nak sampaikan Islam ni kan pada masa tu kan. Tetapi dia tetap juga bekerja. Sebab apa? Itu adalah tugas tugas kita ialah menyampaikan. Kalaulah tak menyampaikan, maka kita telah tidak menyampaikan apa yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Taala telah tunjukkan kepada kita baca ihdinas siratal mustaqim kan. Allah Taala tunjukkan kita mana baik mana buruk. Jadi apabila kita dapat benda tu, maka kita kena sampaikan. Begitulah Nabi SAW, dia dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia nak sampaikan kepada kita, kepada manusia. Tapi manusia ni pula tak nak dengar, dan dia buat walghaw, maknanya buat bising, buat gini kan. Jadi kalau sekarang lah kita katakan, kalau sekarang ni macam-macam
iaitu kan orang katalah, maknanya kalau pendakwah yang menyampaikan Islam ni kan, bila menyampaikan satu benda, maka orang kata ni sesat lah ini, ataupun dia buat benda lain. Kalau dia buat lah, pada masa ni lah dia buat siaran yang best-best, pada masa ni lah dia buat cerita yang best-best kan tak. Jadi zaman sekarang zaman internet pula kan jadi manusia akan macam-macam manusia tu menciptakan benda-benda yang indah, benda-benda yang jahat tu kan, dengan lagu-lagunya, dengan video klipnya banyak sangat kan, yang mana-mana yang jahat, yang tak betul, yang tu ditarik, pandai menarik kan. Tapi sebab itulah sekarang usaha daripada pendakwah pula kan, berusaha untuk melawan benda tu kan, macam mana nak menarik manusia yang ditarik oleh kejahatan tu supaya dapat kembali semula kan, dapat ingin untuk mengikuti yang baik ini. Ini adalah tanggungjawab orang Islam semualah kan untuk membuat benda ni kan. Okey, kemudian waqala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Quran, jangan dengar, dia kata Quran ni, orang kafir cakap ni, orang kafir Mekah ni cakap, wal ghaw fi, dan buat bisinglah padanya, la'allakum taghlibun, dia kata moga-moga kamu dia menang. Bukan moga-moga lah macam baik sangat moga-moga kan, dia kata dak, kita pasti menang, dia kata gitu kan, dah kita menang insyaAllah. Kalau kita tak buat macam tu, dia kata kita tak buat bising tu, nanti Muhammad menang nanti. Nanti kalau kita tak buat macam tu, nanti pendakwah ni, orang bawa Islam ni menang nanti kan, nanti Islam kan sampai kepada manusia. Jadi jangan, jadi tujuan itu supaya Islam ni tak diperdengarkan kepada manusia, supaya orang tak boleh dengar Islam ni. falanuziqanna allazina kafaru azaban syadida walanajziyannahum aswa allazi kanu ya'malun. Allah Ta'ala kata kami akan kenakan kepada mereka ni, kepada orang kafir ni, azab yang sangat-sangat keras, dan kami akan balaskan mereka dengan seburuk-buruk apa yang mereka lakukan. Aswa makna satu benda yang sangat buruk yang akan menimpa mereka kerana amalan mereka yang jahat itu. Kemudian seterusnya, zalika jazaa'u a'da'illah an-nar, begitulah balasan Allah terhadap musuh-musuh Allah. Jadi kita tengok kat sini kan, Allah Ta'ala menggunakan perkataan musuh-musuh Allah, a'da'illah. Bagaimana peliknya manusia ni kan, dia ni diciptakan oleh Allah, dia ni dijadikan oleh Allah, kemudian tiba-tiba dia menjadi musuh Allah. Bukan sekadar dia tidak mendengar seruan Allah, mendengar dakwah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasul iza da'akum lima yuhyikum. Padahal Islam ni, wahai orang beriman, istijabahlah kamu, sambutlah seruan yang datang daripada Allah dan Rasul ni kepada sesuatu benda yang menghidupkan kamu. Maknanya dakwah Islam ni adalah menghidupkan manusia, menghidupkan ruh manusia, menghidupkan manusia. Tetapi manusia ni bukan sekadar tak nak dengar. Yang pelik tu Allah Ta'ala sebut sini iaitu a'da. Mereka ni menjadi musuh pula, nak bermusuh dengan Tuhan. Pelik kan, padahal Allah beri makan pada mereka, Allah Ta'ala beri rezeki pada mereka, Allah Ta'ala ni beri kesenangan pada mereka, Allah Ta'ala beri kesihatan pada mereka, beri kekuatan pada mereka, beri kebijaksanaan pada mereka, tapi mereka nak jadi musuh Allah pula. Kan satu benda yang pelik. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata zalika jaza', patutnya mereka ni memang sesuailah manusia ni mendapat azab yang dahsyat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Allah Ta'ala ciptakan dia, tiba-tiba dia gunakan untuk dia ni, Allah Ta'ala dapat sesuatu, tiba-tiba dia gunakan untuk melawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian lahum fiha darul khuldi, bagi mereka itu neraka iaitu khuldi, jazaan bima kanu bi ayatina yajhadun, sesuai dengan mereka ini, balasan untuk mereka ini. Kenapa? Kerana mereka ini menolak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yajhadun, menafikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang terakhir pada hari ini ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita bagaimana di dalam neraka. Jadi kita tengok nanti kan akan berulang lagi kan? Ya, Allah Ta'ala ulangkan, ceritakan. Kita tengok page ni pada hari ni ialah cerita pasal dialog di antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga apa balasan yang mereka akan terima kerana kejahatan. Satu saja yang kita baca pada ayat ni ialah satu kejahatan yang mereka buat, dengan ni ialah walghaw. Tetapi yang lain tu ialah zonantum, yang lain tu ialah mereka ni memusuhi Allah, yang lain tu ialah mereka ini diselaputi. Ini semua adalah sebab-sebab maka manusia masuk neraka. Jadi Allah Ta'ala ceritakan benda ni, kita kena cerita pada manusia, dan untuk kita juga pengajaran pada kita juga, jaga-jaga untuk diri kita juga kan, bahawa bahayanya kita ni, jika kita ni berkawan, jika kita ni mengganggu dakwah, dan jika kita begini dan begini, sangkaan-sangkaan yang tak betul terhadap Allah SWT, dan akhirnya kita akan tengok barulah mereka ni nak balas dendam. Dendam apa? Nak marah sangat kepada orang yang menipu mereka ni. Di hari akhirat barulah mereka ni nak rasa marah kan. Atas dunia ni suka ikut. Jadi
Apa yang mereka kata? Mereka kata macam ni, wa qala allazina kafaru, berkata orang-orang yang kafir tu, rabbana arinal ladzi adallana, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami sekarang ni mana dia orang yang menyesatkan kami tu. Kemudian minal jinni wal insi, daripada jin dan juga manusia. Sebab itulah kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa sebutlah dalam Quran ni tentang apa, bahawa yang menyesatkan manusia ni bukannya jin, bukannya syaitan yang mengganggu manusia sahaja, tapi yang mengganggu manusia juga ialah manusia. Jadi maknanya jin ins, dua benda ni sebenarnya yang mengganggukan. Perasaan daripada dalaman, bisikan-bisikan daripada dalaman, itu adalah syaitan. Kemudian yang luar ni, yang menarik-narik kita ni ialah manusia. Manusia pula menciptakan macam-macam cara untuk menarik manusia kepada kejahatan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sini kan, iaitu pada hari akhirat nanti, orang yang tak beriman, orang tak percaya ni kan, dia akan berkata, ya Tuhan, tunjukkanlah kami mana dia orang yang jin ataupun manusia tu yang menyesatkan kami ni. Naj'alhuma tahta aqdamina. Dia sebut lagi tu, kami nak pijak dia ni, nak pijak mana kata-kata tu nak menunjukkan mana ni, nak marah sangat lah tu kan. Naj'alhuma, kami akan jadikan keduanya, jin dan manusia tu, tahta aqdamina, di bawah tapak kaki kami. Kemudian liyakuna minal asfalin, supaya dia ni menjadi lebih bawah situ, ialah bawah, masuk neraka yang paling bawah lagi, kami pijak dia gitu. Tapi ini cerita di hari akhirat, nak balas dendam, nak marah kepada orang-orang yang membawa mereka kepada tempat ni, kepada neraka tu. Padahal sekarang masa di dunia mereka jadi kawan, mereka buat baik, mereka ikut, inilah orang yang kita ikut, inilah idola kita dan sebagainya. Jadi setakat itu saja insya-Allah pada hari ini muka surat 479. Kita jumpa lagi esok insya-Allah di muka surat 480. Setakat itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada kita kekuatan insya-Allah untuk terus insya-Allah berada dalam majlis ilmu kita ni sehingga ke tamat Al-Quran insya-Allah. Dan kalau tamat Quran insya-Allah mungkin kita akan mula balik daripada awal insya-Allah dengan lebih detail. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.